أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا kami redha Allah Tuhan kami wa bil islami dina Islam cara hidup kami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah dan kami senang hati percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita masih lagi bersama dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab sirah yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Perjalanan hidup luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya sekali, untuk apa kita belajar sirah adalah untuk kita mewujudkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk mencintai Nabi. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat pada Allah, taatlah juga kita terhadap Rasul. Nak rasa cinta dan sayang kepada Muhammad, satu susuk tubuh yang 1400 tahun lebih dahulu wujud, untuk kita nak rasa sayang. Sebab sekarang Nabi Muhammad dah tak ada. Nabi Muhammad dah wafat 1400 tahun lebih yang dahulu. Untuk kita mewujudkan rasa cinta ni adalah dengan cara kita mempelajari sirah. Kita mengetahui sirah. Lebih banyak kita mengetahui tentang perjalanan hidup Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan sehinggalah hari kewafatan, kesusah payahan Nabi dalam menyebarkan Islam. Kita perlu tahu untuk apa? Untuk kita tahu bahawa Nabi ini sayangkan umat dia. Nabi ini bekerja 24 jam demi Allah, demi agama Islam. Dan untuk apa kita belajar sirah? Untuk kita mengetahui kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi makhluk nombor satu, yang pertama dicintai dan disayangi oleh Allah. Untuk apa kita tahu? Supaya kita mencontohi Nabi. Setidaknya kita mencontohi Nabi sedikit melalui daripada sunnah-sunnah Nabi. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi akhir zaman dan Nabi yang paling Allah muliakan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang sangat kita perlukan. Sebab apa? Syafaat, selain daripada syafaat Al-Quran dan berbagai syafaat daripada Rasulullah juga kita perlukan. Sebab di akhir kiamat nanti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dapat memberikan syafaat buat umat dia, iaitu kita. Dan untuk kita mempelajari sirah adalah untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak kita mempelajari sirah, lagi banyak kita teringat dekat Nabi. Teringat dekat Nabi rasa macam baru semalam berjumpa dengan Nabi. Hari ini kita akan meneruskan tajuk yang seterusnya. Kita masih lagi berada di fasa Mekah. Sirah terbahagi kepada dua, iaitu fasa Mekah dan juga Madinah. 53 tahun Nabi duduk tinggal di Mekah dan 10 tahun Nabi tinggal di Madinah. Untuk kiraan daripada tahun kenabian, selama 23 tahun Nabi menjadi Rasul, 13 tahun Rasulullah berada di Mekah dan 10 tahun yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Dua tempat sahaja Nabi duduk.
Mekah dan Madinah. Kita masih lagi berada di dalam fasa Mekah, di mana hari ini kita akan melihat berkenaan dengan Bai'atul Aqabah. Bai'ah Aqabah, perjanjian Aqabah. Bai'ah ni adalah perjanjian. Aqabah ni adalah satu tempat di Mekah yang dinamakan Aqabah. Jadi kita akan tengok perjanjian Aqabah yang pertama dahulu. Perjanjian Aqabah yang pertama ni dia berbalik semula kepada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengislamkan beberapa orang, ada 6 orang daripada Yathrib. Yathrib ni nama sebelum diberikan nama Madinah. 6 pemuda Yathrib itu yang diislamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah Asad bin Zuhrah, Auf bin Harith, Rifa'ah bin Arfa, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Hadidah, Uqbah bin Amir dan juga Jabir bin Abdul Riyab. Jabir bin Abdullah bin Riyab. Kenapa dalam banyak-banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Rasulullah akan ditentang. Tapi apabila Rasulullah menawarkan Islam kepada penduduk Yathrib yang ketika itu melakukan haji pada tahun ke-11 kenabian, Nabi berjalan pada waktu malam sampai di satu tempat, iaitu di sekitar Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara kumpulan yang berbual. Jadi Rasulullah datang mendatangi mereka dan berdakwah. Ternyata 6 orang itu daripada Yathrib, iaitu Madinah. Rasulullah berdakwah kepada mereka, di mana Rasulullah menyatakan bahawa dia adalah pesuruh Allah dan sembahlah Tuhan yang satu, iaitu Allah. Betapa senangnya orang-orang Yathrib ini menerima Islam adalah kerana di Madinah ataupun di Yathrib ada sekumpulan Yahudi. Di Mekah tak ada Yahudi, tapi dekat Yathrib ada Yahudi. Yahudi ni selalu bercerita bahawasanya akan ada Nabi yang mereka tunggu, di mana Nabi ini akan bersama mereka orang Yahudi dan akan memerangi orang Arab. Kepala kamu semua akan dipenggal dan kamu semua akan dibunuh. Kalaupun sekalipun Nabi itu berasal daripada Yahudi sekalipun, mustahil Nabi itu akan membunuh orang. Sebab para Nabi dan Rasul sifatnya tidak begitu. Tapi apabila orang Yahudi ini kerap bercerita dengan penduduk Madinah bahawa mereka menunggu Nabi ini, dan Nabi ini diceritakan daripada kaum Yahudi, orang Madinah ni risau. Jadi dia menunggu kedatangan Nabi itu dalam ketakutan. Tapi bila mereka dapat tahu bahawa Nabi itu datang daripada bangsa Arab, Quraisy, mereka seronok dan terus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Mendengarkan Yahudi di Madinah ini menceritakan bahawa Rasul itu akan datang bersama mereka, di kalangan mereka Yahudi, dan akan membunuh orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab. Jadi hati mereka terbuka dan senang. Supaya apa? Supaya apa yang dihajatkan oleh orang Yahudi itu tidak tercapai sama sekali. Kemudian kita akan tengok perjanjian Aqabah ini. Apabila ke-6 orang itu, 6 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamkan itu, seperti mana yang kita tengok pada siri yang lalu, Nabi berdakwah kepada orang-orang yang bukan daripada Mekah, yang datang buat haji, kepada kabilah-kabilah daripada luar. Kemudian peristiwa Isra' Mi'raj. Dan sekarang kita akan tengok perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ni rentetan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengislamkan 6 pemuda daripada Yathrib itu. Kita akan tengok perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama ini, seperti yang kita tengok,
Mereka berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka akan menyampaikan risalah Islam kepada kaum mereka. Hasilnya pada musim haji berikutnya mereka datang pada tahun ke-12 kenabian yang bertepatan dengan bulan Julai tahun 621 Masihi. 12 orang daripada Yathrib datang ke Mekah. 12 orang daripada Yathrib ni datang ke Mekah. Mereka dah pulang ke Yathrib, menyebarkan Islam. Kemudian mereka datang semula pada musim haji. Mereka datang semula pada musim haji, lalu ingin berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi. Secara sembunyi. 5 orang antara mereka merupakan sebahagian daripada 6 orang yang diislamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 orang itu termasuklah antara 12 orang yang datang berjumpa dengan Rasulullah itu. Antaranya adalah Muaz bin Haris daripada kabilah Khazraj, Zakwan bin Abdul Qais daripada kabilah Khazraj, Ubadah bin Al-Samit daripada kabilah Khazraj, Yazid bin Sa'labah daripada kabilah Khazraj, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah daripada kabilah Khazraj, dan Abu Haisam bin Tayyahan daripada kabilah Aus, Uwaim bin Saidah daripada kabilah Al-Aus. Jadi ada 5 daripada kabilah Khazraj dan 2 daripadanya daripada kabilah Aus. Di Madinah ataupun di Yathrib ada 2 kabilah yang sentiasa berperang, iaitu Aus dan Khazraj. Nanti apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kabilah inilah yang Rasulullah akan satukan. Dan mereka datang di Yathrib ini, dan mereka telah menjalinkan hubungan komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahsia. Secara rahsia, maksudnya diaturkan perjanjian secara rahsia. 12 orang ini berhubung dengan Rasulullah di Aqabah, terdapat di Mina. Mereka berbai'ah kepada Rasulullah dengan klausa bai'ah yang sama dengan bai'ah nisa, bai'ah para wanita yang terjadi pada waktu selepas Hudaibiyah. Kita akan tengok apabila mereka ini datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berbai'ah. Kita tengok apakah isi kandungan bai'ah itu. Mereka, dalam sebuah kisah, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubadah bin Samit bahawa Rasulullah bersabda, "Kemarilah, berbai'ahlah kamu kepadaku bahawa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan apa-apa, dan tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kamu, tidak akan menyampaikan sesuatu yang bohong yang kamu reka sendiri, serta tidak akan menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Iaitu melawan perintah Nabi. Sesiapa yang menepati antara kamu, maka merupakan kewajipan bagi Allah untuk memberinya pahala. Nabi kata, berbai'ahlah kepada aku, jangan melakukan seperti apa yang aku cakapkan tadi, nescaya Allah akan memberikan kamu pahala dan ganjaran. Sesiapa yang melanggar salah satu lalu dia dihukum selagi masih di dunia, maka hukuman itu merupakan penggugur dosanya. Sedangkan siapa yang melanggar salah satu lalu Allah akan menutupi pelanggarannya, maka urusannya adalah mutlak ada pada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan menghukum, dan jika Allah akan berkehendak, Allah juga akan mengampuninya. Itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bai'ah ini. Kemudian setelah bai'ah terlaksana dengan sempurna dan musim haji tahun itu berakhir, Nabi Muhammad mengutuskan seorang duta pembawa Islam ke Yathrib, iaitu Mus'ab bin Umair. Dah habis musim haji, 12 orang pemuda ini, yang mula-mula 6 orang, lepas tu yang Nabi Islamkan pada tahun ke-11, pada tahun ke-12 mereka datang membawa 12 orang. Mereka ini berbai'ah dengan Nabi, berjanji taat setia akan membantu Nabi taat dengan segala perintah Allah dan perintah Rasul. Kemudian
untuk pulang semula ke Yathrib, Nabi mengirimkan satu utusan, iaitu Mus'ab bin Umair Al-Badari, di mana Mus'ab bin Umair ni bersama-sama dengan 12 orang Yathrib itu kembali ke Yathrib untuk apa? Untuk berdakwah, menawarkan Islam, pergi ke rumah. Dan dalam pada perjumpaan itu, sebelum datangnya musim haji pada tahun berikutnya, pada tahun ke-13, setahun saja Mus'ab bin Umair pergi berdakwah. Pada tahun ke-13, Mus'ab pulang ke Mekah dengan membawa kejayaan yang menggembirakan untuk Rasulullah. Dia pun menceritakan suasana dia berdakwah kabilah ke kabilah, dan nampak potensi orang Yathrib ini potensi untuk menerima Islam itu sangat tinggi, dan ada sebahagian daripadanya masuk Islam lebih banyak daripada yang berada di Mekah, Kemudian kita nak tengok Bai'ah Aqabah yang kedua. Pada musim haji tahun ke-13, dia selang setahun Rasulullah berdakwah kepada orang yang luar daripada Mekah. Pada musim haji, 6 orang daripada Yathrib itu masuk Islam. Pada tahun ke-12 pula, mereka datang pada musim haji, menyatakan taat setia, berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Kemudian pada tahun ke-13 pula, mereka datang sekali, kali ini membawa jumlah yang ramai. Antaranya pada tahun 13 kenabian, 73 hingga 79 orang Islam dari Yathrib datang ke Mekah untuk melaksanakan manasik haji. Mereka datang ke Mekah untuk melakukan haji, ziarah haji. Kemudian tatkala mereka sampai di Mekah, terjalinnya komunikasi rahsia antara mereka dengan Nabi. Kedua-dua belah pihak untuk berkumpul di pertengahan hari tasyrik. Maksudnya mereka senyap-senyap, sebab dalam rombongan Yathrib itu pun ada orang-orang musyrikin, maksudnya orang-orang yang belum Islam lagi. Dan dalam rombongan itu pun ada orang Islam. Mereka takut akan menjadi masalah. Jadi bila sampai di Mekah, mereka melakukan komunikasi ataupun perhubungan secara rahsia, berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa pada pertengahan hari tasyrik. Pertengahan hari tasyrik ini adalah pertengahan hari-hari di dalam musim haji itu. Peristiwa itu berlaku di sebuah tempat yang ada di Aqabah. Di Aqabah juga, yang terletak berdekatan di Mina. Di celah-celah waktu melontar jamrah yang pertama, ia dilakukan pada malam hari agar kerahsiaan itu terjaga. Jadi orang Yathrib ni, yang ada 73 orang tu, untuk jaga rahsia, dia buat perjumpaan tu waktu malam. Ka'ab bin Malik Al-Ansari ni bagi tahu. Sebab apa dia Al-Ansari? Sebab dia daripada Ansar ini iaitu daripada Yathrib. Kami keluar untuk berhaji. Kami pun berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu di Aqabah pada pertengahan hari tasyrik. Tibalah malam yang telah kami janjikan untuk bertemu dengan Rasulullah. Bersama kami adalah Abdullah bin Amru bin Haram, salah satu pembesar kami. Maksudnya ada pembesar juga dalam tu yang bersama-sama dalam perjumpaan itu. Kami mula mengajak Abdullah dan bercakap, "Hai Abu Jabir, sesungguhnya engkau adalah salah seorang pembesar kami." Dia bagi tahu, "Wahai Jabir, Abdullah, kamu ini pembesar kami. Kami tidak ingin engkau menjadi kayu bakar api neraka lantaran apa yang engkau lakukan selama ini." Maksudnya dia kata, "Kau pemimpin kami, kami tak sanggup melihat engkau menjadi kayu bakar di neraka." Dia nak tawarkan Islam juga. Dia nak tawarkan Islam kepada Abdullah ini. Lalu Ka'ab meneruskan, maka Abdullah pun memeluk Islam dan dapat menyaksikan pertemuan di Aqabah bersama kami. Dia dakwah dulu kepada Abdullah sebelum pergi bersama-sama dalam perjumpaan Aqabah yang kedua itu, sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah Islamkan
pemimpin yang bersama mereka, iaitu Abdullah. Bahkan kata Ka'ab, kami melantik Abdullah ini untuk menjadi pemimpin kami dalam majlis perjumpaan itu, mewakili kami. Ka'ab meneruskan, sebelum berangkat kami tidur pada malam itu untuk menjaga kerahsiaan. Ka'ab ni kata, kami ni yang datang daripada Yathrib ni buat tidur dulu, duduk dalam kemah sama dengan mereka, buat tidur sampailah malam hari. Sampailah waktu malam, mereka keluar senyap-senyap. Kami berjalan seperti kucing dengan sangat berhati-hati hinggalah kami semua berkumpul di sebuah tempat di Aqabah. Keluar senyap-senyap seperti kucing. Ka'ab ni bagi tahu, punyalah berhati-hati. Kami terdiri daripada 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan, iaitu Nusaibah bin Ka'ab dan Najjar bin Asma. Ada 2 orang perempuan juga dalam perjumpaan itu. Lalu pun mereka berjumpa. Kami berkumpul di sana menanti kedatangan Rasulullah. Maksudnya mereka dah sampai dekat Aqabah tu dulu, kemudian mereka berjumpa dengan Rasulullah, tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai. Sampai dekat situ, baginda datang dan baginda bersama dengan bapa saudaranya, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika itu bapa saudara Nabi Abbas masih lagi belum memeluk Islam, namun dia senang untuk menghadiri bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditemani oleh bapa saudaranya yang bernama Abbas. Walaupun Abbas ni tak masuk Islam, tapi dia senang untuk bersama dan melihat perjumpaan itu. Maksudnya Abbas ni lebih kurang sama dengan bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib yang telah wafat pada ketika ni lah. Kita tengok apa yang ada di dalam perbualan perjumpaan itu. Kemudian setelah semua pihak hadir, maka mulalah perbualan dan pembentukan persepakatan dalam bidang agama dan tentera. Abbas berkata, hai orang Khazraj. Abbas memulakan ucapan, hai orang Khazraj, sesungguhnya Muhammad berasal daripada kalangan kami. Seperti yang telah kamu ketahui, kami selama ini melindunginya daripada kaum kami yang dengki terhadapnya. Itu artinya dia dihormati oleh kaumnya dan dilindungi di negerinya. Dia bagi tahulah ucap permulaan daripada Abbas, iaitu bapa saudara Nabi. Lalu orang Arab terbiasa menyebut orang Ansar dengan istilah Khazraj, yang maksudnya adalah Khazraj dan Aus sekali. Maksudnya orang Islam biasa panggil orang Madinah ni dengan Khazraj. Bila orang Arab Mekah panggil Khazraj, bermaksud meliputi 2 sekali, Aus dan Khazraj. Ka'ab kembali menyatakan, selepas itu kami berkata kepada Abbas, kami telah dengar dan faham apa yang telah kamu katakan. Katakanlah wahai Rasulullah, untuk dirimu dan untuk Tuhanmu, putuskanlah pilihan yang kamu suka. Dalam perjanjian Aqabah yang kedua ini, Rasulullah memberitahu yang pertama untuk mendengar dan taat, sama ada dalam keadaan rajin ataupun malas, untuk menafkahkan harta, kesusahan mahupun kesenangan, untuk beramal ma'ruf, melakukan semua kebaikan dan mencegah segala kemungkaran, untuk tegak berdiri di jalan Allah dan tidak terkesan oleh celaan, untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah didatangi kamu, serta melindungiku, serta halnya bagi melindungi diri kamu serta isteri dan anak-anak kamu. Perjanjian Aqabah yang kedua ni sama seperti perjanjian Aqabah yang pertama. Bermaksud dekat situ kena nyatakan taat setia kepada agama Islam, kepada Tuhan, kepada Rasulnya, kemudian tidak melakukan perkara kejahatan dan sentiasa melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Hendaklah taat setia di dalam kesusahan ataupun kesenangan,
menyumbangkan harta ataupun bersama dengan Nabi dalam keadaan apa sekalipun. Itulah dalam perjanjian Aqabah yang kedua, sama macam perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian Barra bin Ma'rur menggenggam tangan Rasulullah dan menjawab, "Ya, demi zat yang mengutuskanmu dengan membawa kebenaran sebagai seorang Nabi, kami akan melindungimu." Seorang daripada wakil daripada Yathrib bagi tahu Barra bin Ma'rur, dia kata, "Ya, kami akan tetap setia dan taat kepada kamu." Ka'ab meneruskan lagi, ketika Barra sedang bercakap dengan Rasulullah, Abu Haytham bin Taihan menyela. Tengah dia cakap taat setia kepada Rasulullah, tiba-tiba Abu Haytham ni masuk mencelah perbualan itu. "Duhai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dengan orang Yahudi ada ikatan persahabatan. Dengan ini bererti kami akan memutuskan ikatan itu daripada mereka. Jika kami benar-benar melakukan itu, kemudian Allah akan memenangkanmu, adakah ada kemungkinan engkau akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami?" Abu Haytham ni bagi tahu kepada Rasulullah. Sebelum nak bai'ah lebih lagi, nak cerita lebih lagi, Abu Haytham bagi tahu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ada hubungan dengan Yahudi yang berada di Yathrib. Sekiranya engkau menang ya Rasulullah dan Islam telah pun tertegak ya Allah, adakah kemungkinan engkau akan kembali semula ke Mekah dan tinggal bersama dengan orang Mekah, dengan kaummu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum, "Darah dengan darah, kehancuran dengan kehancuran. Aku adalah sebahagian daripada kamu dan kamu pun adalah sebahagian daripadaku. Aku akan memerangi sesiapa yang kamu perangi dan akan berdamai dengan pihak mana pun yang berdamai dengan kamu." Sebab tu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji pembukaan kota Mekah, ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempunyai kekuatan dalam Islam. Balik semula ke Mekah, apabila sampai di Mekah, dikatakan oleh penduduk Mekah, "Duduklah ya Rasulullah di Mekah." Tapi Nabi tetap berada di Yathrib ataupun di Madinah bersama dengan orang Madinah. Kerana apa? Mengenangkan jasa baik apa yang penduduk Madinah ni buat, taat setianya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun membangunkan Islam dengan negara Islam, dengan pemimpin Islam pun berpusat di Madinah. Nabi tidak meninggalkan Madinah dan tetap bersama Madinah hinggalah akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan tengok mula melaksanakan akad bai'ah. Mereka pun berbai'ah. Berbai'ah dengan cara apa? Mereka memegang tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan bai'ah dan taat setia itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan tengok pelaksanaan bai'ah. Dalam pelaksanaan bai'ah ni pula juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pemimpin Khazraj dan juga pemimpin Aus, 12 perwakilan kaum. Tadi mula 72 orang. Kemudian Rasulullah panggil ketua-ketua di antara kabilah masing-masing. Antaranya daripada pemimpin Khazraj ada Asad bin Zurah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik, Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Amru, Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Ubadah, Al-Mundhir bin Amru. Kemudian daripada Aus ada 3 orang, iaitu Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Kaithamah dan Rifa'ah bin Abdul Mundhir. Sampailah ke-12 ni apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kamu adalah penjamin terhadap kaum kamu dalam hal pelaksanaan bai'ah ini, seperti yang dilakukan oleh para Hawariyan kepada Nabi Isa bin Maryam, dan aku adalah penjamin terhadapmu." Nabi kata kamu adalah penjamin bagi setiap kaummu, kabilah-kabilah kamu. Seperti apa? Seperti Hawariyan berbai'ah kepada Nabi Isa bin Maryam. Dan semua 12 orang itu berkata ya, dan mereka setuju.
Kemudian dalam peristiwa bai'ah ini, syaitan ataupun iblis telah mengetahui tatkala pengikatan perjanjian telah dilaksanakan dengan sempurna. Iblis telah pun mengetahui, lalu iblis ni pergi. Dia menjerit dengan suara yang paling keras yang pernah didengar, "Wahai orang yang berada di rumah, kenapa kamu hilang pengawasan terhadap Muhammad dan orang yang bersamanya? Mereka telah berkumpul untuk memerangi kamu." Maka Rasulullah pun berkata, "Inilah syaitan Aqabah. Demi Allah, wahai musuh Allah, aku akan menguruskanmu." Kemudian orang Ansar, dia dah ready dah. Apa pun yang berlaku, kiranya iblis ni dah pergi menjerit. Yang iblis yang ketika itu berupa dengan manusia. Selalunya iblis akan berupa manusia dengan manusia yang hodoh. Dia bagi tahu, dia menjerit, pergi cari kat bukit, bagi tahu, "Wahai orang-orang Mekah, kamu dah membiarkan Muhammad tanpa pengawasan." Lalu bila tahu perkara tu, orang Ansar ni daripada Yathrib ni bagi tahu, ketika mendengar suara syaitan, Al-Abbas bin Ubadah dan Nadlah berkata, "Demi Zat yang telah mengutuskanmu, yang membawa kebenaran, jika engkau mahu kami untuk menyerang penduduk Mina besok, kami dengan pedang-pedang kami akan menyerang." Rasulullah berkata, kita belum diperintahkan untuk itu, kembalilah kamu ke kemah kamu." Orang Ansar dah semangat dah untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi kata tidak perlu, kita belum lagi diarahkan untuk berperang. Sebab itu kesemua perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada permulaan perang Badar sampailah perang-perang yang akhir sehingga kewafatan Rasulullah, semua syariat perang itu berlaku di Madinah ketika Rasulullah berada di Madinah. Di Mekah tiada lagi kefarduan ataupun syariat untuk berperang, sebab pada ketika itu jumlah orang Islam sangat sedikit, lalu keperluan untuk berperang tidak diarahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tengok lagi apa lagi yang berlaku selepas itu. Bila dah habis perjanjian Aqabah yang kedua, Quraisy memprotes para pemimpin Yathrib. Apa yang Quraisy kata? Ketika khabar mengenai bai'ah itu sampai di orang-orang Quraisy, heboh satu Mekah yang mencemaskan. Sampaikanlah salah seorang daripada mereka berkata, "Hai orang Khazraj, telah sampai berita kepada kami bahawa kamu datang kepada kami, teman-teman kami, untuk meminta keluar daripada tengah-tengah kami." Dia cakap, maksud dia perli orang-orang daripada Yathrib, iaitu Aus dan Khazraj. Disebabkan musyrikin Khazraj tidak tahu sama sekali tentang bai'ah tersebut. Dalam bai'ah pun seperti yang saya katakan tadi, orang musyrikin pun ada di dalam kemah tu. Sebab apa? Sebab itulah orang yang berbai'ah tu keluar senyap-senyap. Dan orang musyrikin Khazraj kata, "Kami tak tahu apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa. Kami bersumpah atas nama Allah tidak terjadi apa-apa dan kami pun tidak tahu apa-apa." Akhirnya orang Quraisy pun mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama Abdullah bin Ubay bin Salul ini kita akan dengar banyak kali di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini Abdullah bin Ubay bin Salul belum Islam. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul akan masuk Islam. Ketika Rasulullah berhijrah, dan dia ini adalah kepala munafik, di mana semua orang tahu dia ni munafik. Dia masuk Islam bukan sebab dia nak Islam, dia taat pada Allah dan Rasul, bukan sebab itu. Sebab dia nak jawatan, dia nak ada kelebihan, dia nak ada portfolio. Mungkin Nabi akan tawarkan dia menjadi pemimpin sekian-sekian. Nama Ubay bin Salul ni kita akan dengar banyak dalam sejarah, dalam sirah Nabi, terutamanya dalam peristiwa perang Uhud. Nanti kita akan ceritakan perang Uhud. Tapi begitulah, apabila Quraisy mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian mengatakan ini tidak benar, ini tidak mungkin terjadi, kaumku tidak mungkin bertindak penuh dusta. Maksudnya dia tak tahu pun perjumpaan orang Yathrib ni dengan Nabi, sebab perjumpaan tu malam. Dia kata mana mungkin orang Yathrib akan berbuat begitu.
Jadi Abdullah bin Salul ini kata dia yakinkan. Sedangkan orang Islam saling berpandangan antara satu sama lain. Mereka tetap diam dan tidak ada seorang pun yang bercakap untuk membantah ataupun mengiyakan. Maka para pembesar Quraisy cenderung untuk membenarkan kata-kata musyrikin Yathrib, sehinggalah mereka pulang dengan rasa hampa. Sebab apa? Tak ada bukti. Perjanjian Aqabah yang kedua tu tak ada bukti yang mengatakan ada perjanjian itu. Sampai dia datang mencela, bagi tahu dekat Abdullah bin Ubay ni, bin Salul ni, tentang perjanjian itu, dan orang musyrikin Yathrib bagi tahu tak ada perjumpaan. Sebab apa? Mereka tidak tahu peristiwa itu. Quraisy telah pasti dengan berita setera pemburuan orang yang berbai'ah. Pembesar Mekah pula datang untuk meyakinkan. Namun begitu, hal ini diketahui setelah para jemaah haji pulang ke negeri masing-masing. Dah sampai dah semua, dah balik semua, musim haji dah selesai, semua dah pulang ke negara ataupun negeri masing-masing, baru Quraisy tahu rupanya bai'ah tu ada. Inilah bai'ah Aqabah yang kedua yang dikenali juga dengan sebutan bai'ah Aqabah Kubra. Mereka datang, mereka pergi nak cuba cari di sepanjang jalan hingga sampai di Mekah. Mereka terus memukul Sa'ad. Muncullah Mut'im bin Adi dan Harith bin Hab datang untuk membebaskannya daripada siksaan mereka, kerana Sa'ad pernah memberi jaminan keselamatan bagi kafilah dagangan Mut'im dan Harith ketika mereka melalui Madinah. Nak diceritakan di sini, apabila orang Quraisy ni tahu, mereka memacu kuda mereka untuk memburu orang Yathrib. Namun begitu, setelah sekian lama meronda, mereka hanya mendapat Sa'ad bin Ubadah sahaja dan Munzir bin Amru. Mereka berusaha untuk memburu keduanya, kemudian membiarkan Munzir terlepas kerana dia telah pun tua. Munzir ni lepas. Sa'ad bin Ubadah ini ditangkap, dan di sepanjang jalan hingga sampai Mekah, mereka terus memukul Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah ni dipukul oleh orang Mekah. Sampailah Mut'im bin Adi dan Harith nampak peristiwa tu. Sa'ad ni kena pukul, dia datang, dia kata, jangan pukul Sa'ad. Sebab apa? Sa'ad ini pernah menjadi memberi perlindungan ketika Mut'im ni pergi ke Madinah untuk berdagang. Jadi Sa'ad ni memberi perlindungan, mengenangkan kebaikan Sa'ad bin Ubadah. Mut'im bin Adi memberi perlindungan, keselamatan kepada beliau. Namun begitu, baru saja mereka mahu berpatah balik ke arah Mekah, tiba-tiba Sa'ad muncul di hadapan mereka. Akhirnya mereka semua sampai juga di Madinah. Selamatlah sampai juga Sa'ad di Madinah. Penduduk Yathrib bersimpati terhadap saudaranya yang lemah di Mekah, sehingga dia membelanya dan membenci orang yang menzaliminya. Beginilah yang kita dapat tengok serba sedikit tentang Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua. Rentetan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap 6 pemuda daripada Yathrib. Mereka masuk Islam dengan mudah kerana sebelum itu lagi kedatangan Rasulullah, mereka telah dimomokkan bahawa Yahudi memberitahu mereka akan ada Nabi yang akan muncul daripada kalangan mereka, dan Nabi ini akan membunuh bangsa Arab. Bila mendengarkan, orang Yathrib ni mendengarkan bahawa Nabi itu bukan daripada kalangan Yahudi, tapi berasal daripada Arab, Quraisy, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah mereka untuk menerima Nabi ini sebelum daripada orang Yahudi tahu. Jadi pada tahun ke-12 kenabian, musim haji, mereka datang untuk berbai'ah. Yang ada pada ketika itu adalah 12 orang sahaja di antara mereka. Nampak ya penambahan tu? Kemudian mereka berjanji taat setia kepada Nabi dan pulang semula ke Yathrib bersama dengan Mus'ab bin Umar. Dan Mus'ab bin Umar berdakwah bersama dengan orang-orang Yathrib yang berbai'ah tadi. Mus'ab bin Umar balik semula setahun selepas tu, memberitahu bahawa
berita gembira, Yathrib dah ramai masuk Islam. Dan potensi orang Yathrib ini, iaitu Madinah, untuk menerima Islam sangat cerah. Rasulullah SAW suka. Dan pada tahun bai'ah yang seterusnya, bai'ah Aqabah yang kedua pada tahun ke-13 kenabian, jumlah yang datang tu bertambah ramai dalam 73 orang. Tapi kali ini mereka bersama-sama dengan rombongan musyrikin Yathrib juga. Untuk mengelak mereka dikesan, mereka keluar senyap-senyap pada waktu malam, berjumpa dengan Rasulullah di Aqabah, berjanji senyap-senyap, dan mereka berjanji taat setia. Habis pula perjanjian itu, Nabi wakilkan 12 orang daripada kabilah untuk berjanji juga, dan semuanya menyatakan taat setia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Iblis tahu perkara ni. Iblis yang berupa dengan manusia menjerit di tempat yang bukit, bagi tahu bahawa Mekah, kamu tak nampak ke apa yang berlaku ni? Muhammad dah boleh buat sesuka hati, kamu dah tertidur. Bila Quraisy tahu perkara itu, Quraisy datang berjumpa di kemah orang-orang Yathrib, kemudian mencela orang Yathrib, sampailah berjumpa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka kata tidak mungkin orang Yathrib menyeleweng, kami tak nampak pun ada perjumpaan itu. Sedangkan perjumpaan Aqabah yang kedua ini dilakukan secara senyap-senyap. Jadi orang musyrikin Mekah pun terima kenyataan itu, tapi akhir sekali mereka tahu, tapi sudah terlambat. Sebab apa? Semua orang yang melakukan haji sudah balik ke negara masing-masing. Mereka memacu, cuba nak meminta orang Yathrib dan cuma dapat menahan. Antaranya ialah Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Ubadah ini dipukul dengan teruk. Dan apabila Mut'im bin Adi nampak Sa'ad bin Ubadah ini dipukul, mereka memberi perlindungan. Sebab apa? Sa'ad bin Ubadah ini pernah memberi pertolongan dan juga jaminan keselamatan ketika Mut'im bin Adi ini, rombongan dia melalui di kawasan Madinah, Yathrib ketika itu. Jadi inilah serba sedikit tentang perjanjian Aqabah antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan penduduk Yathrib. Inilah kai ukur titik mulanya Islam mula berkembang dengan jayanya. Walaupun berkelilingi dengan beberapa tekanan di kota Mekah, penerimaan orang-orang Yathrib untuk menerima Islam sangat cerah, dan potensi untuk membina satu kekuatan agama Islam itu pun semakin cerah. Rasulullah sangat suka ketika itu. Dan insya-Allah untuk pertemuan seterusnya kita akan lihat pula peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah di mana kita akan mula masuk fasa yang kedua, iaitu fasa Madinah. Setelah beberapa siri kita dah tengok dah fasa yang berkaitan dengan Mekah, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat fasa seterusnya, iaitu fasa di Madinah, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk fasa yang seterusnya, iaitu fasa 10 tahun terakhir di Madinah. Kita akan tengok dalam siri yang seterusnya. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk dan yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.